السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah taala. Pertama dan selamanya kita ucap syukur pada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk sama-sama kita duduk dan untuk sama-sama kita muhasabah sempena dengan tahun baru hijrah, yang mana tahun baru ni dia berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tahun-tahun tu ada sok mudah. Dan kebetulan pula bulan Muharram ni adalah salah satu daripada Ashhurul Hurum yang kita namakan sebagai bulan-bulan haram. Bulan haram ni Allah Ta'ala tetap dalam Qur'annya 4 bulan. Allah Ta'ala sebut inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Inna iddatas syuhur indallah sesungguhnya inna iddatas syuhur indallah, bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan langit bumi. Minha 4 hurum, terdiri daripadanya 4 bulan haram. 4 bulan haram ni bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan haram ni orang Arab dia tak perang. Dia panggil bulan genjatan senjata, dia panggil. Jadi buat-buat Arab ni senjata dia, pedang dia ni dia ambil, dia kata dinding belakang 4 bulan dia tak perang. Kebetulan bulan kita ni bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala sebut wala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan kamu zalimi diri kamu padanya, pada bulan. Apa dia kelebihan yang ada pada bulan Muharram? Kita ada hari yang mana Nabi SAW berpuasa, itu pada hari Ashura. Tapi kita nak ada beza dengan puak Syiah.
dalam masalah ni. Puak Syiah 1 sampai 10 Muharram ni dia punya peraja lebih pada bulan Ramadan lagi. Dia punya buat lebih pada bulan Ramadan lagi. Kalau kita kata bulan Ramadan kelebihan besar pada kita ahli sunnah, maka puak-puak Syiah ni bagi dia 10 Muharram ni besar lebih pada Lailatul Qadar. Dan kita boleh tengok perkataan-perkataan daripada orang Syiah sendirilah. Perkataan-perkataan daripada golongan Syiah sendiri berkenaan dengan 10 Muharram. Malah kalau orang ngaji Pakistan ke mana kau 10 Muharram ni syekh-syekh tak boleh tubik, tak boleh keluar daripada sekolah. Kerana pada ketika itu orang Syiah kalau dia jumpa orang sunnah, dia mencederakan, tak ada siapa tahap dia bunuh, kerana bagi dia boleh pahala bunuh orang sunnah. Itu adalah benda yang berlaku, yang boleh kita nampak dalam dunia. Cuma kita nak beza sikit, nak beza banyak lah dengan Yahudi, dengan Syiah. Dari sudut puasanya bulan Muharram ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 Muharram. Dan juga bukan juga Nabi puasa ni, orang musyrikin Mekah pun puasa 10 Muharram. Itu dari riwayat kita tengok. Puasa kerana gol lain lah. Orang Yahudi sendiri puasa kerana 10 Muharram dilepaskan Nabi Musa alaihi salam daripada cengkaman Firaun. Bani Israel dan Nabi Musa dilepas daripada cengkaman Firaun bila 10 Muharram. Dan beberapa cerita lain berkenaan dengan 10 Muharram. Orang kita 10 Muharram ni buat surga. Nabi suruh puasa, dia pakai kaca surga, pas buat surga dah agak tekak minum air. Kalau nak boleh buat surga ni, biar jangan buat Muharram, pergi bulan Safar ke Rabiul Awal ke, jangan tetap 10 Muharram, jangan. Apa kalau kita buat surga kita tak puasa, rugi. Nabi suruh puasa 10 Muharram, satu pendapat lagi 9 dan 10 Tasu'a dengan Ashura. So pendapat lagi 9, 10, 11 3 hari. Itu puasa mengikut riwayat hadis. Jadi puak kita ni kalau nak buat surga boleh akhir bulan tak apa, ataupun bulan lain. Sebab jangan berserupa dengan orang lain. Syiah buat makanan kok sepenuh 10 Muharram ni. Dia buat bubur nak dekat serupa dengan bubur kita. Kita kalau boleh tak serupa dengan dia. Sebab Nabi dia tak serupa belaka dengan orang yang bukan Islam ni, dia tak serupa belaka. Ada ulama kata Syiah ni Islam lagi, tapi pendapat ambo kata tak Islam. Adakah seorang Islam itu mencerca sahabat? Tentu dah tak. Ada seorang Islam tu kafir sahabat, bukan cerca sahabat tak kafir, cuma adalah Syiah hak terik sikit, hak kena sikit, tapi hak kena pun dendam kesumak pada sunnah itu mesti ada. Ada Syiah rasa dia kat tangan sikit, takutnya ada kan. Okey, kau zaman lain ni tak kita kan. Lah, ada tu email kata. Tu email buat kira lah. Baik. Adakah kau sekalian? Jadi kita ni ibadah nomor satu sekali Nabi SAW ajar kita sebagaimana disebut tadi. Jadi kenapa orang kaitkan peristiwa hijrah ni dengan tahun hijrah dia panggil? Kenapa disebut gitu? Tahun baru hijrah. Kalau kita nak kira hijrah ni berlaku pada Rabiul Awal, tapi tak apalah, nak sebut sejarah mana-mana pun tak ada masalah.
Nak kata sejarah hijrah bulan Muharram pun tak apa, Rabiul Awal nak sebut bulan sejarah pun tak apa berlaku. Kerana paling kurang kita mengingati tarikh yang besar dalam Islam, sejarah yang besar, bukan tarikh yang besar, sejarah yang besar, itu sejarah hijrah. Maka itulah jadi tajuk kita pada malam ni berkenaan dengan ibrah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama sekali ramai orang panggil hijrah ni pindah, padahal hijrah bukan pindah. Ma hajara ma nahallahu an. Perkataan hajara ni tinggal, meninggalkan, meninggalkan Mekah. Maknanya gapo ada Mekah tu, harta dia, tanah dia, rumah dia, kaum keluarga dia, kutik tinggal habis licin. Sebab perintah Allah supaya hijrah ke Madinah. Itu makna hijrah. Bukan pindah. Bukan supaya kita duduk Kota Baru, mari duduk Bukit Marak, duduk Kota Baru, tidak. Itu apa yang pindah. Tapi tinggal tu. Tinggal tanah air, tinggal segala-galanya kerana Allah dan Rasul. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Semuanya orang beriman, alladzina amanu wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia? A'zamu darajatan 'inda Allah. A'zamu darajatan, kehebatan darjat di sisi Allah taala hasil daripada hijrah. Waktu kita kata hijrah ni hebat. Yang pertama sekali, kalau kita baca sejarah, amba tak ceritalah detail hijrah tu lagu mana. Tapi hal yang paling menonjol sekali pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa berlakunya hijrah. Kita kata bapa. Nombor satu sekali jawapan dia, kerana Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala suruh perintah, pergi tempat lain. Bukan lari ni. Bagaimana ada seorang sebut bahawa Nabi ni lari? Dia kata Nabi ni pelarian. Daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi ni pelarian. Dan kalau kita kata dia ambil mana ni pelarian ni ambil mana? Mesti ada tempat yang ambil mana. Dia baca di mana kisah jadi Nabi pelarian. Kalau kita tanya ambil di mana kisah Nabi ni jadi pelarian, baik kita sebut. Adakah kau sekalian, dalam penulisan sejarah ni ada orang yang bukan Islam, yang ngaji Islam, yang pura-pura Islam, dia tulis semula sirah Nabi untuk menjahanamkan Islam. Dalam bahasa dia panggil orientalis. Dia panggil orientalis. Orientalis mana ke apa? Golongan yang ngaji agama juga. Supaya kita, dan setiap bidang ada orientalis. Tafsirnya ada orientalis, hadisnya ada orientalis, sirahnya ada orientalis. Puak-puak ni dia ngaji nak menjahanamkan Islam itu sendiri. Dalam bidang hadis, dia petika hadis-hadis Nabi yang berbentuk perkara-perkara yang Nabi sebut agak ajaib dan agak pelik sikit. Dia takwil dengan munasabah akal dia. Contohnya Nabi sebut, Nabi Sulaiman dia tidur dengan bini dia 100 orang semalam. Dia kata aku nak setubuh dengan bini aku 100 orang belaka, pas boleh anak jadi tentera berjihad belaka, muka boleh anak kali beranak 100. Dia lupa nak kata insya-Allah Allah Taala wiri seorang anak Nabi Sulaiman. Khabar-khabar katanya orientalis, dia kata nak siapa Nabi manusia
nak boleh tidur orang puas 100 orang tak nasabah, dia kata. Dia main munasabah. Gak kalau main munasabah jalan sungguh. Tak munasabah sungguh. Tidur 100 orang, tapi kalau kita main dia tu nabi, jalanlah. Sebab nabi tu ada mukjizat. Dan yang keduanya, hak kata lagu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya orang lelaki. Nabi Muhammad hak kata lagu tu. Apa ke ni? Dalam tafsir pun ada orientalis menafsirkan ayat perang Badar contoh. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada peperangan Badar aku yang menolong kamu pada ketika itu jumlah kamu sedikit. Wa anzala junudan lam tarauha, aku turun malaikat tentera kamu tak nampak. Dia kata bukan malaikat turun, tapi Allah Ta'ala saja ayat lagu tu nak beri semangat ke Nabi kita. Tu tafsir orientalis menafsir Al-Quran. Termasuklah sirah kita ada juga orientalis dia kata Nabi merupakan pok haluan kiri lawan dengan Abu Jahal, pok haluan kanan. Maka Nabi ni parti bakal lawan dengan Abu Jahal sebagai kerajaan. Nabi tak dapat kesokongnya, kena tekan, kena tindah. Lalu Nabi pun minta suaka politik menjadi pelarian di Madinah. Ini adalah tulisan orientalis. Kalau orang hawa tubik kenyataan lagu ni baru ni dia baca mana? Dia baca daripada orientalis. Dia ambil situ rupanya. Apa dia tok guru dia tak tahulah. Tak gitu kan? Ini benda nyata. Dan bila dia sebut lagu tu kita kata nampaklah dia ngaji dengan siapa. Walaupun maksud dia tu bukan pelarian, maksud dia, tapi tak boleh guna bahasa lagu tu. Batu bahasa yang orientalis guna. Kerana hijrah ni kalau kita nak kira, kalau kita nak jawab. Yang pertama sekali, kalau nak dapat suaka politik. Suaka politik mana pelindungan politik. Kalau nak dapat pelindungan politik, Nabi akan suruh sahabat dan Nabi sendiri pun akan berhijrah ke Habasyah. Kerana di Habasyah ada seorang raja yang baik, nama Najasyi. Raja yang baik, dan dia masuk Islam. Belum daripada tu ada sahabat yang berhijrah yang pergi ke Habasyah, sebagaimana Sayyidina Ja'far bin Abu Talib dan beberapa orang lagi, yang mana orang Mekah nak pergi ambil dia pada ketika tu, nak pergi ambil dia, bawa hadiah banyak. Najasyi kata nak agak ambil, dia kata ni puak-puak buat kacau di negara kami, beri kita serah dia mula pada kami. Dia ni hina Maryam, dia hina Nabi Isa. Najasyi ni masa tu agama orang ahlul kitab. Ahlul kitab. Dia kata jalan kau, mu kata Maryam, dia kata tak. Gapo pendapat kamu pasal Maryam? Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Dia baca kisah Maryam. Dan dia kata hak mu faham serupa aku faham. Maryam ni adalah orang yang baik. Najasyi tak bui, ambil biar ada sini. Aku lindung dia. Kalau Nabi nak dapat perlindungan politik, tak payah susah-susah hijrah ke Madinah, pergi duduk Habasyah, pergi duduk bodoh hepek raja selalu. Kalau orang itu masuk sebuah negeri dia duduk dengan raja, siapa dia berani tank? Tak gitu kan? Tak ada orang berani tank. Nabi akan duduk sama Najasyi, tapi Nabi tak pilih Habasyah sebagai negeri tempat hijrah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tak suruh lagi Nabi untuk berhijrah. Itu jawapan dia. Nak menunjuk pada kita bahawa hijrah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, hal yang paling menonjollah kisah sejarah ni, pesan Nabi pada Abu Bakar supaya Abu Bakar tunda hijrah dia supaya dapat berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Siapa Abu Bakar teriak juga,
Bukan teriak takut, teriak adakah Allah Ta'ala sebut nama aku. Kalau suruh tu ya Allah Ta'ala suruh sebut nama Abu Bakar menjadi pilihan dalam ramai-ramai sahabat Nabi. Daripada sinilah para ulama sebut bahawa Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi paling sayang. Kesimpulan ni dikuatkan lagi apabila Nabi sakit, Nabi suruh Aisyah royak Abu Bakar jadi imam. Jadi imam. Tiba-tiba Nabi dengar suara umat, Nabi kata semaya semula Abu Bakar jadi imam. Kalau puak kita jadi umar, apa kata pergi sejik dah, cik hati. Kalau aku mana? Cik hati warna suruh lain jadi tu imam. Nak aku semaya belakang kita tak sah kah? Itu boleh jadi ulama duk sipu dalam perkara ni, boleh jadi itu perintah Allah Ta'ala. Dia suruh semaya mula ni, boleh jadi itu perintah Allah. Apa yang Aisyah disuruh Umar? Aisyah kata aku takut kerana Abu Bakar ni dia hatinya lembut ayah aku ni. Bila dia baca Quran dia teriak sama. Jadi tu imam, aku suruh Umar. Nabi dengar suara Umar, mayah mula Abu Bakar tu imam. Benda inilah yang menjadi hujah perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah ketika pemilihan khalifah lepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak latih siapa dia yang menjadi ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, mu layak wahai Umar. Pak Rasulullah puji kamu. Rasulullah puji kamu gini-gini jaleh kamu lalu, saya tak lalu. Macam-macam pujian kepada Umar. Mula-mula orang Madinah dulu minta. Ada seorang sahabat wak keluar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa lepas pada ni jawatan yang beri pada orang Muhajirin, orang Madinah tak kata gapo walaupun dia bumi putera. Tak gitu kan? Sebab apa dia tak kata gapo? Kerana darah Islam sama Islam tu kuatlah jiwa dia. Puak kita hari ni tak serah sama-sama Islam. Duk serah dengan hak kafir lebih pada Islam. Allah gerai aku. Minum air lah. Allahu Akbar. Dia tak kenal hak mana musuh dia, hak mana saing dia. Bismillah. Sebab tu hamba kata dalam bab ni, Abu Bakar ni bila sahabat-sahabat kata lagu tu, bakal pilih Abu Bakar belakang. Dan mungkin wahyu Allah Ta'ala, Nabi tak ada wahyu kecuali keputusan Nabi dalam bab peperangan dan bab politik yang tertentu. Sebab tu sahabat dia nak canggah gapo Nabi royak, dia akan tanya Nabi, ya Rasulullah, keputusan Rasulullah kau wahyu kau lagu mana? Saya kata dak, ni keputusan cadangan aku. Dan Rasulullah minta cadangan kepada sahabat. Lagu mana sahabat beri cadangan? Ada yang berbentuk wahyu daripada Allah Ta'ala, ya sahabat kena terima. Masa perjanjian Hudaibiyah nak masuk Mekah tak boleh. Muhalliqina ru'usahum, Allah Ta'ala suruh cukur rambut, perintah Allah. Tanda tangan perjanjian Hudaibiyah. Walaupun Hudaibiyah tu perjanjian berat sebelah, berat alika kafir. Jadi puak-puak Islam ni jadi tertindas, tapi Rasul terus tanda tangan. Apa? Wahyu Allah Ta'ala. Tapi dalam perang Badar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkemah di sini. Orang sahabat tanya Rasulullah, ni cadangan Rasulullah ke ataupun wahyu daripada Allah? Ini cadangan aku. Kita kemah di atas sikitlah. Masa di atas tu sumber air dia ada. Dan kita sekat air daripada ngalir sini. Orang mari minta air dengan kita. Bila mari minta air kita berapa geleng, kita boleh anggar dia mari berapa orang tentera dia. Rasulullah terima cadangan kawan ni. Rasulullah juga tanya cadangan sahabat, kita nak pergi dalam Madinah ke luar Madinah? Nak pergi dalam ke nak pergi luar? Orang muda kata kita pergi luar ya Rasulullah. Orang pergi kat tua sikit, kita pergi dalam sudah lah ya Rasulullah. Rasulullah seakan-akan nak sokong orang tua mula-mula. Orang muda kata tak boleh aku tu ya Rasulullah. Kalau kita kalah, kita pergi luar. Kalau kita kalah, paling kuat kita undur dan kita ada lagi benteng pertahanan. Kalau kita pergi dalam ni habis kita. Rasulullah pakai baju besi tu, hak muda, hak semangat muda nak pergi alik luar tadi tu.
Dia nampak muka Rasulullah ni boleh jadi lagu lain. Orang tua-tua pula dia nampak super sial, muka tua dia ni. Dia kata, Rasulullah, terpegat dalam sudah lah, nak tukar dia. So kata, tak, kamu jangan halal bila seorang Nabi pakai baju besi untuk berperang, tak akan buka kembali. Itu Nabi ayat. Apa? Allah setuju dengan cadangan. Sayyidina Umar buat apa kau? Hebat. Sayyidina Umar, kita cerita Sayyidina Umar lagu mana peranai peristiwa hijrah. Abu Bakar ni adik kakak, Allahu Akbar. Dia punya sayang ke Nabi luar biasa. Luar biasa kasih sayang dia ke Nabi. Kalau kita baca sejarah Abu Bakar, dia jenis orang relax, orang cool, relax, tapi dia tegah lebat akidah. Orang tak bayar zakat, lepas pada Nabi wafat, serai. Orang murtad, serai. Dalam bab syariat Allah Ta'ala, Abu Bakar lah orang yang paling tegah nak menegakkan syariat. Tapi dalam beberapa perkara, dia merupakan orang yang meredakan keadaan. Yang Hudabiyah tadi saya nak memanggil lagu mana Abu Bakar ni, kita kalau kita perang dengan dia, kita tidak mati syahid pun kita syahid lah. Katanya Sayyidina Umar pada Abu Bakar, berkata syahid. Dah tu kalau kita pergi, apa salahnya? Kita perang, kita mati syahid. Dah kalau dia mati tidak mati kafir, mati kafir. Dah apa kita nak berjanji yang gapo, kita segagi. Berkata Umar, kita mari bukan nak perang, kita mari ni nak menaik ke umrah, kita mari nak buat haji, kita mari nak ziarah Baitullah. Bukan kita ni mari nak perang. Dia tu Rasulullah, dia tahulah lagu mana. Baru Umar ni reda sikit. Sayyidina Umar tak boleh terima kewafatan Nabi SAW. Saya doa orang panggil tak khabar sebentar. Kita ni kalau saya kat orang memang tak khabar sebentar. Tak ada. Saya kehilangan orang kita saya jadi tak khabar sebentar, tak tahu kecek gapo. Siapa dia hak meredakan Umar? Abu Bakar juga. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mana-mana orang sembah Muhammad, hari ini Muhammad telah meninggal, telah wafat. Tapi orang sembah Allah, Allah tidak akan wafat. Maka Muhammadun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Banyak ayat-ayat Sayyidina Umar baca, Sayyidina Abu Bakar baca depan sahabat ni adik kakak, jiwa dia orang mukmin sungguh bila dengar ayat Quran reda belaka pok kita. Cetera pok kita tengah balah dua orang. Ingat Allah Ta'ala kata jangan balah, wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Wah, ada sakit dengan ayat ah. Oh kita bakal Abu Jahal kali tak dengar ayat Quran kau lagu mana cakap ayat dia kata ya kawan ni baca ayat. Sahabat dah, kerana sahabat ada apa? Sahabat ada yang pertama sekali, apabila dibaca ke ayat Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman dia, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Itu jenis sahabat. Lalu sahabat Nabi ini Abu Bakar ke jalan dengan Nabi, mentah-mentah ya jalan depan, mentah-mentah ya jalan belakang, mentah-mentah ya jalan depan, mentah-mentah ya jalan belakang. Rasulullah kata guana depan belakang kiri kanan, jalan ni orang pok gelisah. Dia kata dia berasa supaya orang ada di depan, dia mari di depan. Dia berasa supaya orang ada di kiri, dia mari di kiri. Dia nak lindung Nabi SAW. Tu Abu Bakar masuk dalam gua dengan Nabi. Allah Tuhan cerita dalam gua keadaan dia. Dia pergi masuk dulu pada Nabi, dia pergi sapu hok mana ada, pergi tutup lubang.
Barulah Rasulullah mari masuk. Rasulullah letih berdoa, tidur tak kepala sebentar atas riba dia. Kaki dia ni ketik gapo tak tahulah, katanya ular, ada setengah kata kalau jeking. Kaki ni serbai habis dah ni. Tahan. Besok duk merayap, apa tak boleh tahan, teriak. Rasulullah kelih ke dia. Teriak apa takut ke? Dak, kaki kena. Bokok tengok merah, kakinya ketik benda. Rasulullah ludah, tubik bisa. Tapi katanya Abu Bakar ni lah riwayat kata bahawa dia tubik bisa tu tubiklah yang boleh jalan lah. Tapi kaki dia belah kanan ke belah kiri, dia kebah sikit, dia cepat serbai. Lepas pada peristiwa dia. Sembuh tu sembuh. Tubik habis bisa. Kalau kita kena ketik dia ulas, saing ludah, tak boleh jalan terus, gerak kaki. Kalau pok kita dah gitu kan. Tak sudah tunjuk keramat lah pok kita ya. Itu salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tunjuk ke Abu Bakar. Allah Taala cerita. Allah Taala cerita dalam Quran, idhuma fil ghar. Ketika mana dua orang duduk dalam gua. Katanya, faqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kat Nabi royak, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Sebab kita hijrah ni atas perintah Allah Ta'ala. Bimbing kapanya mesti manusia ada rasa bimbing. Allah Ta'ala cerita dalam Quran keadaan Abu Bakar dengan Rasulullah dalam gua. Rasulullah kata la tahzan, jangan kamu sedih, jangan bimbang pun jangan, kerana innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita, tak usah bimbang. Lalu redalah keadaan Abu Bakar hak bimbang bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Baik, mungkin kita kata terlintas dalam benak fikiran kita hijrah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kita kata orang gedebeh. Dia tak ada orang hijrah secara terang-terang, dia seorang aja hijrah secara terang-terang. Terang-terang hijrah. Orang lain sembunyi-sembunyi belakang. Nak orang nak siapa tengah jalan, tak kau immigration ke apa situ. Nah, hanya higak macam-macam. Tapi dia ada. Dia terang-terang, dia tok barang atas hutan dia tawah Baitullah. Dia berdiri yang bola atas tu. Dia kata mana-mana orang hari ni nak halal Umar, nak hijrah sila. Mana-mana orang nak suruh dia jadi janda, mana-mana orang nak hilang anak dia, mana-mana orang nak jadi janda ke, sila. Halal lah, dia kata Umar nak hijrah. Tak berani seekor habuk nanti apa Abu Jahal 3-4 ekor tu. Senyap, bukan berani sangat nanti tu. Nakuk pahit. Senyap tak kata apa. Umar ginyok-nyok. Tak ada orang halal Umar bin Khattab, tidak ada. Jadi kita kata apa Nabi tidak guna kabel hak kuat. Kita panggil kabel lah. Kuat kabel tu. Kalau Nabi duk atas utah cokok-cokok Sayyidina Umar, tak ada orang berani tek Nabi. Bawa Nabi tawah Baitullah, lepas tu pergi mana nak bunuh Muhammad sila ke, nak hijrah ni. Bapa Allah Ta'ala tak perintah lagu tu. Bapa Allah Ta'ala, bapa Nabi tak pergi bersama Sayyidina Umar. Nabi pilih Abu Bakar. Umar ni orang berani. Kerana tak sewi orang bunyi bahawa Islam ni kuat buat atas Sayyidina Umar tu. Tak ada Umar, tak ada gapo pok dia. Tak siwi orang kata begitu. Tak siwi orang kata lagu tu. Kerana Islam ni Allah Ta'ala buat acuan pada Nabi. Daripada kecil tak ada ayahnya. Ayah mati masa mak dia mengandung ke dia. Kecil lagi duduk dengan mak pula meninggal. Duduk dengan tok-toki dia Abdul Muttalib pula meninggal. Cahaya cucu tu tak sakit kau. Duduk dengan Abu Talib. Kaya juga Abu Talib ni. Orang hebat juga, pemimpin yang orang segani juga. Bukan main-main.
Tapi apa tak duduk ngepot darah lain? Apa? Tak dengar Hamzah kali masuk Islam juga. Al-Abbas Abdul Muttalib pot darah yang belakang tu. Al-Abbas Abdul Muttalib, Hamzah Abdul Muttalib. Apa tak duduk? Apa Jahal ke? Duduk menata tu nanti. Tak gitu kan? Allah Ta'ala pilih orang yang paling sabar. Allah Ta'ala pilih orang yang baik. Tapi yang mati tidak Islam. Allah Tuhan punya kerja. Abu Talib ni, walaupun mendapat perbincangan hebat juga, ada orang kata dia ni mati Islam. Tapi dia kata, ulama Syiah kata, sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tu anak pada Abu Talib. Jadi kalau ada orang kata dia tu sendiri, Abu Talib ni orang yang mana dia ni orang yang mati Islam, tak betul. Tak betul sama sekali. Dia matilah keadaan tidak Islam. Ada orang kata dia angguk Nabi ajak, kata Allah tu dia angguk. Kita tengok Nabi angguk kan, kita tengok Abu Jahal, kita tengok mati paling gitu ya. Tak ada nak ngucap. Perkataan tak keluar. Sedih juga Nabi tak sekira. Tapi Tuhan raya, innaka la tahdi man ahbabta. Mutah nak uwi hidayah pada orang musaya wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Urusan beri hidayah ni Allah Ta'ala. Abu Talib pero Nabi ke, dia tak pernah pukul, tak pernah gapo, tak pernah kata, tak pernah gapo. Hatta dia tak pernah tanya Muhammad apa lagi ni, tak pernah tanya. Sebab Nabi puju. Apa bila orang ni nak sekat Nabi tak ada arah dah, dia jumpa dengan dia Muhammad, dia kata dia rasa malu dah ni orang duk kecek hamu ni Muhammad. Aku dapat pesan daripada ni musyrikin Mekah ni, kalau mu nak jadi raja di Mekah ni, malak Nabi, kami akan tabah mu jadi raja. Kami akan tabah mu. Kalau mu nak anak dara mana comel, kami bui pindah kamu jadi bini, tak apa. Mu nak harta banyak mana, kami buat kira projek, buat kira. Ngobok-bok ni kaki projek belakang tu. Dah gitu kan, oh dia pegang negara bapak dia tu. Kami bui, kamu nak gapo kami bui, tapi jangan royak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan. Nabi dengan tegah jawab, royak pada pok musyrikin Mekah, kalau dia letak matahari sebelah tangan kanan aku, letak bulan di sebelah tangan kiri aku, nak suruh berhenti daripada royak agama ni, tak berhenti sama sekali. Senyap Abu Talib tak kata apa. Bapa Nabi kata matahari dengan bulan, matahari ni benda hak penting sekali. Tak gitu kan? Tak ada orang tak boleh hidup tak ada matahari. Hak mu nak bui raja ke dunia ke apa benda kecil sekali. Kalau mu boleh ambil matahari, hak orang nak belakang ke matahari tu, letak belah tangan kanan aku, dah bulan apa orang nak juga ada kakak. Cerah pada bulan purnama tu comel, tak gitu kan? Ambil letak belah tangan kiri aku, nak suruh aku berhenti, tak sama sekali. Benda yang paling berga dua ni pun mubui aku tak akan berhenti. Abu Talib hak dia saya mati kafir. Allah Ta'ala buat acuan pada Nabi, isteri hak dia saya lepas Islam tu, isteri hak nombor satu sekali. Dia royak Khadijah nombor satu sekali, Ummahatil Mukminin, antara isteri-isteri Nabi hak Nabi saya. Siapa Aisyah cemburu, dah sebut nama mulah ni dah gitu kan. Hanya deki ke dia, cemburu dia, sifat orang tina dah lah gitu. Sungguh nak ayat apa orang tina ni kan pelik juga kadang-kadang dia mimpi kita nikah dua, kita kena marah mimpi dia. Pelik dia bangun tidur cetung muka gua nak apa. Oh kita malam mimpi abang ni kedua lah, dia mimpi ambil batal ko dah itu lelaki, dia mimpi kita kena marah. Oh penat dah weh, kita nak lawan muka gau gimana ada tu email dia dah, dia mimpi dia marah kita, padahal mimpi ya tu, tapi tak boleh cemburu punya pasal sifat orang puan. Khadijah
perangai dia besar dalam dakwah. Dia seorang hartawan, orang yang ada piti, ada duit gapo habis. Dia wi belakang ke Nabi. Dia wi ke Islam, dia wi ke Nabi tukang Islam. Bukan Nabi duk berabi harta dia. Dia wi tukang Islam. Sebab apa nak dakwah ni dengan piti? Dengan duit, dengan harta. Bukan hujah saja, tapi nak buat program gapo. Nabi dalam riwayat berapa kali panggil orang makan rumah dia. Dalam kata riwayatnya Nabi panggil mula-mula orang makan rumah dia. Acu Nabi nak kecek pa Abu Jahal bangun kecek. Abu Jahal ni tak sedar diri sungguh. Dah lah mari mata ketara rumah orang. Biarlah tuan rumah kecek dulu. Bukan tak comel weh. Paria nak kecek dulu, dia kecek. Dia kata kalau daripada orang lain duk kata kamu Muhammad kami bahasa sikit sebab kamu ni puak-puak kami. Daripada orang lain ni kami suruh nyawa. Kalau mu kata lagi ni kami sendiri ya ke buat tindakan kepada kamu. Nabi tak jawab. Nabi tak kata gapo, tak apa. Nabi panggil sekali lagi. Masa Abu Jahal duk syarah tadi tu, puak-puak saudara lain ni muka lain dah tak setuju dengan gapo Abu Jahal buat. Tak setuju guano maki habis ekor kami nak dia bersyarah tu rumah tak boleh kata apa. Tak gitu kan? Orang lain nampak muka lagu lain masa tu ni. Kali kedua Nabi panggil. Dia tak langun lah, kita udah orang marah ke dia. Adik-beradik yang lain pun tak setuju gapo dia buat tu, jenis kuih hajar orang panggil. Nabi kata, mi bangun. Nabi kata, ya ammi wa ya bena ammi. Wahai pak saudara aku dan sepupu-sepupu aku, wahai warah sekalian. Kalau aku ni jenis menipu, tak pandai aku nak menipu wahai warah. Tak ada, aku nipu orang lain. Orang ni ada kakak, kalau siapa dia tu tahap nipu orang warah, dia ni memang jenis penipu besar. Sebab kita lagu-lagu mana pun, huduh molek pun, keluarga kita boleh terima kita. Jalan ke dah? Kalau kita buat lari pitih orang setara mana, menipu lagu mana pun, tapi keluarga kita ni boleh terima kita. Apatah lagi kita ni wakil tempat lain, kita bawa balik pitih sini, kita pun ambil parah 10,000, ambil pacu 10,000, bakal makan belakang kau senyap. Tapi dia hanya terima. Kita sebagai wasbah kita tak tipu pitih dia. Kalau aku nak nipu, tak pandai nak nipu orang. Jahat mana ada, aku pergi tipu. Aku tak kira aku nak tipu mu. Aku bawa ni barang betul begini Nabi royak. Tu Nabi guna taktik dakwah dengan cara buat makan. Jadi tak salah kalau kita buat makan sejik panggil orang tak salah, tapi orang tu salah. Mari tarik makan saja. Tak kita kata. Masjid tak salah dah buat makan tu. Tapi apa besar wala-wala masjid kalau buat poster gapo deh, buat banner gambar pun jangan besar, kecil ya. Hak besar tu gambar kambing golek. Laksa nasi biryani buat gambar besar-besar. Tulis majlis makan perdana. Sepenuh hijrah. Tulis bawah kecil ya, ceramah disediakan. Tulis gitu. Biasa jamu disediakan dah. Tulis ceramah disediakan. Kecil ya gambar kita, besar-besar. Orang klik gambar kita tu lagi klik dah. Mari pulak melatan ni kata. Dah baik tak usah. Tak apalah, mari nak makan dulu, mudah-mudahan Tuhan beri hidayah supaya dia pergi lebih lagi laju lagi, dia boleh terikat hati dengan masjid. Tu dia kedua Umar. Kita ambil 3 perkara malam ni. Dan seterusnya Nabi kita ni juruhnya dia sebelum daripada hijrah, dia royak kepada seorang sahabat, tulis belakang barang-barang orang hak simpan di rumah dia. Nabi ni rupanya, Nabi kita Muhammad SAW ni rupanya dia tepat orang simpan barang-barang berga gapo orang simpan rumah Nabi, sebab Nabi ni amanah. Dia tak tek bagi orang. Terah si Pihak Abu Jahal. Orang tabung-tabung nak lari nak tu. Tapi dah Nabi kita nak pergi hijrah, tulis nama siapa dia belakang ni Nabi atakli. Kembali ke semula barang-barang ni orang. Nak ayat wujuhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa orang Mekah tak boleh terima Nabi?
Sedangkan dia hak gelar kepada Nabi Al-Amin. Dialah gelar kepada Nabi hak molek Al-Amin, gelar yang paling mulia. Tetapi dialah hak lawan Nabi paling kuat sekali lebih pada orang lain. Nabi sebelum hijrah tu Nabi atas sahabat pergi Madinah. Sebab orang Madinah ni dia mari haji, dia duduk dengar, dia duduk kelih Nabi, duduk tengok. Dia kata jalan dah ni hak Yahudi duduk mengajar jalan dah. Tinggi setara ni, rambut setara ni, gigi setara ni. Ni dah dia kata. Hak tu yang dia pergi bayar dengan Nabi tu. Bayar dengan Nabi selalu. Nabi pergi atas, sahabat pergi ajar Quran. Belum pada Nabi hijrah tu. Orang Yahudi sendiri hak mengajar tu tak masuk Islam. Sebab dia tidak iktiraf Muhammad daripada kalangan bangsa Arab. Dia kira bangsa Arab ni lelaki hendak. Muka Arab gapo-gapo tanya dia, gapo-gapo tanya dia. Kabar-kabar dia tu tak, kaum dia tak jadi nabi. Dia selama ni nabi duk latih daripada kalangan dia belaka, kabar-kabar tak jadi oleh nama Muhammad. Kami tidak tunggu nabi yang bernama Muhammad, tapi kami tunggu nabi yang bernama Ahmad, dia kata. Padahal serupa Siapa tak ada arah pok Yahudi, dia kata pokmu lah ambil nabi di kalangan Arab nak berimeh, ambil pokmu. Tapi aku ada dah Nabi Musa. Pada Nabi Musa, Nabi Muhammad dia sudah akidah serupa. Rupa-rupanya pecah ceritanya tak senya dia pada Nabi kerana apa? Setiap orang yang mari tanya dia tu, setiap orang yang mari tanya Yahudi nak jawab soalan, pitih dulu. Oleh siapa? Baru jawab pula tanya dia mau nak mana. Ni jenis lagu ni. Jawab ikut orang Yunannya. Jangan ada pok kita lagu tu dah. Tanya-tanya ustaz, nak suruh ustaz jawab serupa dengan dia nak. Jangan. Jadi Yahudi perak pok kita. Kalau ustaz jawab walaupun tak kenal dengan kita, orang kita tak. Ustaz lagu mana? Gini. Ustaz pun jawab gini lagu ni, benar lagu ni. Dak bukan gitu ustaz, gini. Pula dah. Tanya aku banyak petapa lagi. Orang jawab dia jodoh dah tu. Mula kali kok mana lagi jodoh kita jawab apa betul dah. Tak kata kan? Dia nak suruh jawab serupa dengan dia. Kita nak jawab ikut Nabi. Serupa dengan Nabi baru jalan. Sebab tu kita kata dalam bab ni, hijrah ni kalau kita nak ceramah, boleh tahan kita nak oyak gapo dia sebenarnya tujuan besar siapa Nabi boleh bina kerajaan Madinah. Duduk di Madinah depan dengan Abdullah bin Ubay pula. Munafik. Itu satu hal pula. Allahu Akbar. Boleh kita kata Nabi kita ni dihimpit nak ke syurga ni bukan senang. Bukan senang. Sahabat-sahabat duduk sekali dengan Nabi nak bawa Islam sampai mari pak kita mari letak ni. Lepas kita kena ngaji Islam ni, ngaji hak sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita boleh tengok hadis Nabi, kita boleh tengok hadis sahih ke tidak. Kita boleh buka Quran, kita boleh tengok Quran, tak ada seorang pun berani petika Quran hak mana ada sini. Hatta musuh-musuh Islam hak mempertikakan Quran pun kalah berat. Tak boleh kata gapo. Ada kata apa? Satu benda yang mau baca ayat awi dia hurah Quran lah. Bagus juga dia ni. Seorang profesor. Dia hurah ayat ketika mana Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi Ayyub. Bila Nabi Ayyub ni Allah Taala beri kepada dia sakit. Maka Allah Ta'ala suruh dia buat berapa perkara nak baik sakit dia tu. Dia kaji sesuatu lah. Dia ni doktor juga. Dia kata yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh njok kaki. Lepas tu Allah Ta'ala suruh minum air. Lepas tu Allah Ta'ala suruh mandi. Lepas tu Allah Ta'ala suruh cabut jerami dan pukul gitu. Dia kata daripada gerak-gerak yang Allah Ta'ala suruh tu, njok kaki, minum air, mandi dengan air, akak ni, dia kata
Mbah gini, dia kata boleh membina sel yang baru dalam tubuh kita. Dia katalah, mau tak tahu tu betul ke tak kajian dia kata boleh bina sel yang baru. 5 perkara nak ayat bahawa Allah Ta'ala ni boleh je sembuh gitu pas sembuh boleh, tapi dia suruh Nabi Ayub usaha dulu benda tu, buatlah serah pada Allah Ta'ala. Nak ayat kita sakit-sakit ni kena usaha, lepas tu serah pada Allah. Dalam bab ni akidah kena ada. Dia kata jadi saja jadi molek, dia kata waktu umur tu jadi nya bagih ke dia gapo aku tak jenera tidur lama ni jenera tidur membomong siapa tulah alik bacok tu siapa dia nulah dia kata toja segi bomong tu toja duduk kita dengar tak apalah ustaz asal jadi dia kata. Berarti jadi tak jadi ni kerja toja apa kerja Tuhan. Punah perak akidah, punah perak. Puak kita kalau ada lagu ni tak bomong tak cap bomong orang lain pun, tapi kalau ada benda lagu ni punah macam ni. Tapi aku suruh mari ngaji. Lewat dah kita ni. Adik akak sekalian, kalau Rasulullah ni saya saja nak pergi Madinah, mungkin orang tak sambut Nabi. Tak ada orang sambut. Orang sambut ni pasal gapo? Pasal dia tetamu yang kehormat. Orang nak ke dia. Bapa kihnya orang Ansar pergi tengok support dengan hak dia ngaji. Dia ni bukan ngaji dengan Yahudi. Yahudi duk ngaji sama-sama dia. Dia pergi tolong tupai-tupai dengar gitu ya. Tapi hak tupai-tupai dengar ni reti lagi. Reti lagi. Jadi puak kita jangan jadi puak Yahudi Kelek kita tu keripuk bulu-bulu dia. So hok kelek kita tu tak tahu sok apa, kelek saja. Nah, hok dengar saya saja tu pula boleh. Jangan jadi gitu pok kita. Biar kita ngaji molek. Yahudi dia royak belakang Nabi akhir zaman muka lagu ni, rupa lagu ni. Amo ingat kisah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Dia ni gi cari tok guru sore-sore. Dia ni di antara sahabat hok banyak agama. Ya cerita proses dia nak jadi Islam. Dia pergi agama Majusi pun, dia pernah agama Nasrani, Kristian. Dia pergi ngaji dengan tok guru. Dia tengok agama Nasrani tok guru kucah saja. Tok guru ni jenis nak petih belakang. Dia pergi ke orang betul-betul tua dah dia ni. Ngaji kawin tu dia kata, pada kata tu ayah tua dah tok guru ni, pas ni saya nak ngaji dengan siapa? Dia kata mugi setepak ni ada saya aku siapa situ mengaji dengan dia. Dia tu jenis orang pegang kitab sungguh. Dia pergi kat kawan ni pula. Siapa tu betul lewat tu tua juga. Ngaji tak ada lama meninggal juga. Belum pada tu dia tanya gini-gini mau nak ngaji ke siapa? Awak tu cerita Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman muka dia gini, ada khatmun nubuwah dia, ada tanda kenabian. Dia tidak terima bagainya disedekah, tapi dia terima hadiah. Moga carilah Nabi akhir zaman. Dia pun bunyi cerita ada nabi. Dia pergi tengok muka serupa dah dia mengaji. Katanya Salman, dia cerita ke sahabat-sahabat. Senyum serupa dah. Mata tinggi rendah nampak ekar rambut atas ni serupa. Lepas tu betul hari tu Nabi tu jatuh selendek lagu mana tak tahulah. Nabi ambil tu kat selok ni Nabi. Belakang dia ni ada khatmun nubuwah Rasulullah. Tanda Nabi atas ni Rasulullah. Dia kata so tanda. Esok dia buat pergi buah taman sebekah. Dia kata tuan, ni saya sedekah. Nabi panggil sahabat. Nabi bagi watama sebutir pun Nabi tak akal. Sebab sedekah. Dia kata ya Allah. Esok nak sahih lagi, buat mari pula. Dia kata tuan, ini hadiah saya kepada tuan. Nabi panggil sahabat. Nabi makan sekali dengan sahabat. Dia ngucap depan Nabi SAW. Dia masuk Islam. Tu nak ayat abui, pahal Islam dengan ngaji.
Ngaji lagu mana pergi cari, tengok tanda pok kita ni kalau ngaji banyak-banyak tapi tak tahu sekar penak pok kita sungguh. Nak pergi mati guano, nak mati esok lusa lah pok kita ni. Nah, dajjal kau timbul, nak mati esok lusa. Macam-macam fitnah yang berlaku, tapi kita duduk dalam keadaan lagu ni. Kita duduk cerita hijrah tiap-tiap tahun, tapi kita tak hijrah. Hak baik jadi lebih baik. Kita pun tak faham orang Melayu ni. Artis nikah pok kita geger. Artis hak comel tu kan nikah hari ni. Tak gitu kan? Kita geger padahal kita bukan tok lelaki dia. Tok besar budak, tok tua budak yang mu geger bapak kena gapo ngemu. Kau yang menikah minta harta mak bapakmu. Geger kok bahasa itu meh. Tak gitu kan? Geger kok artis nikah, geger artis ceram, geger belaka pok kita. Duk cara ke artis no apa cara ke dia? Ada untung balik kita ke? Nabi kata sebaik-baik mukmin dia orang yang tidak ambil tahu benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Ada kena mengena kita tu. Bahaya. Hak ni pokok ni pula pokok hak ni liberal ni pula kau pergi kau depan. Macam-macam persatuan pokok dia. Apa mau yang amal. Nah, dia nak belaka dia. Pok transgender pun nak juga. Transgender hak jatuh jadi tina jadi jatuh. Transgender bukan transnasional apa cik. Tukar ngebah tak kira pok ni. Dah transgender pun nak hak dia juga. Tapi alhamdulillah bila Islam itu berkuasa benda tu kau geda. Benda itulah yang kita nampak di mata kita. Jadi kita kena hijrah pok kita insya-Allah kepada yang lebih baik. Hijrah jangan duduklah keadaan jahil, mati jahil susah pok kita. Insya-Allah kita jumpa bulan depan pula. Jadi bulan depan pok kita boleh buka kitab apa kitanya. Kita baca tafsir insya-Allah. Tafsir inna a'tainakal kautsar tamu tak habis lagi. Amun nak perhabis tu dulu. Lepas tu kita akan ambil tafsirnya, bacaan amalan kita dulu. Wadduha lak bawah. Kita duk baca wadduha dah ni. Kita ambil wadduha sampai ke bawah. Oh kita duk baca harian lah tu. Wadduha sampai ke bawah tu orang ingat belaka musim baru ni ketok laki dia jadi imam tarawih. Oh pakak suka belaka. So tak suka apa baca pendek-pendek tak apa kata. Tak apa tapi boleh dengar suara tok laki tu supaya ramli sarik. Suara gara-gara keluar pagi balik petang suara. Sedap tak kira ni. Oh bini pun tak suka suara sedap. Ngiling bini terus maya tu. Sedap suara tu lelaki. Muka tak aja sekali habuk jadi tu imam. Ada juga cerita hak ngiling tu. Dia pegang kuku dua ekor dia pegang. Duk kuku sama kuruku pamapu seko. Mapu seko tu tak kuku lama lah. Kuku senyap. Tak kuku. Lepas tu hak mai burung ni insah lah weh. Moga beli burung mahal-mahal tak kuku. Dia kata gini, dia kata balasah, tak kata balasah. Pagi tak balasah tu imam duit makan. Dia jadi makmum. Satu hari tu imam tak mari, dia kena jadi tu imam. Jadi tu imam dia boleh tu imam huduh-huduh dia ni. Khabar-khabar duk ghairil maghdubi ku bunyi bu. Dia pun duk dia jadi tu imam. Makmu kata gua no je hilipan lah tu imam. Kau baca sedap berkali hayati ghairil maghdubi padahal duk dengar kuku. Tak ada lah hadis tu cerita tu dah. Mudah-mudahan dia baca Allah. Kita berhenti sekat tu lah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum akhir ni ambo nak umum beberapa perkara. Yang pertama di luar